Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan 7 butir langit secara bertingkat-tingkat. Dan kamu tidak akan dapati sebagai kecacatan pada ciptaan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassirli amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka boleh faham akan segala kata-kata dan ucapanku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam ini sekali lagi boleh kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu ni. Dan malam ni kira malam akhir lah sebelum puasa kita ni, minggu depan kita start puasa dah. Dan kita sentiasa tunggu-tunggu lama dah, minta Allahumma ballighna Ramadan. Maka sapalah minggu depan ambo dengar ada email doa tadi, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan fi Ramadan, gitu lah. Allahumma sallimna fi Ramadan. Ya Allah, semoga kami sejahtera, kami selamat dalam bulan Ramadan ni. Maknanya beri selamat. Wasallimna Ramadan li, wasallimna Ramadan lana, wasallim Ramadan lana. Dan berilah Ramadan tahun ni tu beri kau kami, suruh beri kau orang lain lah. Tak minta doa tadi supaya kita ni boleh masuk dalam Ramadan dengan selamat. Dan Ramadan ni Tuhan nak beri kita dah tahun ni. Boleh jadi tahun lepas dan sikit-sikit, dan sehari 2 hari, kau dan seminggu kau. Tahun ni kita minta sama Tuhan beri kita belakang, start daripada awal Ramadan sampai ke akhirnya. Sebab kita tak tahu sama ada boleh jumpa pula ke Ramadan selepas. Lama lagi nak jumpa Ramadan pula. Jadi kita harap Tuhan beri kita lah tahun ni segala keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan tu boleh kita belakang. Dari segi orang kata Ramadan ni bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan rahmah, bulan kasih sayang Tuhan. Dan bulan ke pasal lagi tu aitqum minan nar, bulan yang selamat daripada api neraka. Kita harap boleh kita belakang padai, boleh 3 tu tak apa dah. Boleh keampunan Allah, boleh kasih sayang Allah, selamat daripada api neraka. Nak ke apa lagi? Padai dah. Kalau boleh lain-lain lagi, boleh Lailatul Qadar. Boleh kita juga Lailatul Qadar tahun ni. Lagilah. Jadi puas hatilah kita, biar puas hati Ramadan tahun ni. Kita minta dengan Tuhan biar aku puas hati, raya tu puas hati. Boleh belakang hak Tuhan beri tu, hak dia segala tawaran dia tu boleh kita belakang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung cerita kita ni, perbincangan kita mengenai prinsip 40 prinsip ataupun 40 asas yang disusun oleh Imam Ghazali mengenai untuk menyucikan hati, nak mensempurnakan agama kita ni. Dan 10 yang pertamanya ialah dari segi bahagian akidah. Nak kemah akidah dulu,
Lepas ni insya-Allah kita pergi pula kepada 10 yang kedua, iaitu ibadah. Kita duk lekat di prinsip ataupun asas yang kelima. Panjang sangat malam ni amun nak perhabis prinsip yang kelima ni. Jadi kita buka-buka pula lepas puasa ni insya-Allah. Kalau umur panjang, sihat tubuh badan, kita nak pergi ke prinsip yang ke-6 selepas daripada puasa ni insya-Allah. Jadi minggu lepasnya kita cerita panjang lebar kumpulan-kumpulan yang tergelincir, yang kata gelecoh tentang sifat Allah, iaitu sifat iradat Allah. Bila sebut sifat iradat Allah, tentu sekali dia berkait rapat dengan qada dan qadar. Bila sebut qada qadar, adalah kumpulan-kumpulan yang faham qada qadar ni dengan cara yang salah. Kita cerita dah minggu lepas, 2 minggu lepas, iaitu satu kumpulan yang kita panggil dia Qadariyah. Kumpulan Qadariyah ni ialah kumpulan yang tak percaya kepada, bukan dia tak percaya, dia kata tak ada. Bukan tak percaya, dia kata qada qadar ni tak ada. Allah tak tentukan pun. Kita ni bila Allah buat lahirnya kita ke dunia ni, maka dia beri kebebasan kepada kita. Nak buat baik pun boleh, nak buat jahat pun tak apa. Atas kita belaka. Dia beri pilihan kita 100%. Maknanya Allah tidak menentukan, tidak duduk di bawah kehendak Allah. Sebab dia nak, sebenarnya tujuan dia kata begitu dan dia mikir lagu tu sebab dia nak mensucikan Allah. Tak kira Allah menentukan kita ni jadi jahat. Tak kira Allah menentukan kita ni jadi miskin. Tak kira menentukan Allah nak menentukan kita ni masuk neraka. Kalulah semua ketetapan tu mari daripada Allah, maknanya Allah ni zalim lah. Buat orang ni memang siap dah masuk neraka. Pergilah ke mana-mana pun neraka dah ya. Jadi zalim lah. Orang ni pula syurga. Jadi dia nak mengelak daripada tu. Lalu mereka kata qada qadar ni tak ada. Allah tak buat pun qada qadar. Jadi bila lahir kita ni, maka atas kita lah nak pilih. Sebab tu dia buat turun Quran, dia kata Quran royak, awak gini boleh pahala, awak gini masuk syurga, awak gini masuk neraka, awak gini jadi jahat. Mu pilih ambil ya. Atau mu lah pilih. Jadi tu kata dia lah, kata puak-puak Qadariyah. Puak-puak ni masih ada lagi siapa ke learning pun ada. Cuma tidaklah jadi satu puak duduk puak-puak dia aja. Tapi dalam pemikiran orang-orang kita pun ada juga yang kata begitu. Yang kata kita hidup atas dunia ni bebas. Kita lah pilih jalan kita. Saya pilih jalan saya, awak pilih jalan awak lah. Gitu. Maknanya kita berkuasa penuh. Manusia ni berkuasa penuh nak pilih jalan mana, nak pilih jalan kanan ke, nak pilih jalan kiri. Tu, tapi ianya adalah salah. Sebab apa? Sebab macam Tuhan ni tidak ada kudrat, tidak ada iradat, Tuhan tak ada kehendak. Supaya kita buat sesuatu benda kau pakai lepas gitu je. Pandang-pandangmu lah. Lagi ke orang buat kereta tu pun dia buat dengan ada tujuan dia, ada cara-cara nak guna kereta tu dia buat ya dah kita. Walaupun kita baca tak baca, beli kereta boleh buku sebutir. Buku ada, tengoklah kereta kadang-kadang tebal buku. Sebab apa tu? Sebab kita kena ikut ketetapan kereta tu. Bila dia buat kereta tu muat 6 orang, muat 5 orang, dia tetap siap dah. Kena muat 5 orang. Sini buh minyak petrol. Sini buh apa dia? Minyak hitam. Minyak selena, minyak hitam. Sini buh minyak berik, sini buh air. Bila kita beli kereta tu, tidak kata ikut pandang-pandang mung lah. Kila tak kata kita pandang-pandang mung nak buh air mana. Nak buh minyak nyo kau ikut mung lah. Munggu kereta mung juga. Tidak begitu. Ada ketetapan. Kalau kita ni pun ada ketetapan, kita buat sesuatu ada ketetapan. Tak kira Allah buat makhluk dia tak ada apa-apa, tak tentu kira ke mana. Pandang-pandang mung lah nak hidup atas dunia ni. Tak kira gitu. Tentu sekali salah pendapat yang puak-puak Qadariyah ni kata tak ada qada, tak ada qadar. Mari sepuak Jabariyah dia panggil. Puak-puak Jabariyah ni dia kata kita hidup ni serupa dengan kehidupan manusia ni tak ada apa-apa sekarang. Semuanya ditentukan oleh Allah dah.
qada di tangan dia, qadar pun di tangan dia, di tangan Allah belaka. Kita ni jalan ikut skrip. Tuhan buat siap-siap dah. Ikut skrip belaka dah. Maknanya kalau skrip tu molek, maka ujung jatuh dia molek lah. Kalau skrip tu tak molek, maka ujung jatuh dia tak molek lah. Maknanya kita ni serupa dengan tuk dalam apa nama, serupa dengan wayar kulit tu je. Serupa sama, apa saing, apa tu ya. Wayar, apa tu. Atas tuk dalam nak main cerita ke apa. Kadang-kadang saing benih, kadang-kadang sama benih, kadang-kadang wayah benih. Macam pokok dia tak boleh nak komplain apa. Tak ada. Lagu tu lah. Ikut cerita. Kadang-kadang walau jadi raja. Kadang-kadang lagu tu lah. Lagu tu je kehidupan kita ni semua ditentukan oleh Allah. Jadi manusia ni hanya ikut saja. Jadi tu pendapat Qadariyah. Apa ni Jabariyah. Ada sekumpulan lagi, kumpulan Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah ni lain sikit. Dia kata Tuhan ada qadar ada, tapi kalau hak baik tu mari daripada Tuhan. Kalau kerja baik, kita mari masjid ni, tu takdir Tuhan, kita mari masjid ni. Tapi kalau kita buat jahat, hak tu atas kita sendiri. Tu pilihan kita, nak buat jahat pilihan kita, Tuhan tak sangkut paut. Kalau hak baik, takdir mari daripada Allah. Dia bagi dua pula. Hak kita ada, hak Tuhan ada. Sebab dia nak menstokkanlah Tuhan buat kita ni untuk buat jahat. Dia kata hak jahat tu, jahatmu tu mu sendiri. Hak baik tu kena mari daripada Tuhan. Lagu tu pula. Jadi tu pun tidak betul juga, kerana macam Tuhan ni lemah. Dah, geti suruh hak baik jahat. Hak jahat dok atas kita, Tuhan tak tahu pun kita buat jahat. Maknanya tidak atas kehendak Tuhan, tidak atas kehendak dia untuk kita ni buat jahat, tidak atas kuasa Tuhan menggerakkan. Sedangkan kita nak kelip mata pun kena dengan kuasa Allah. Tidak dengan kuasa kita. Kita berasa nak kelip, tapi Tuhan tak beri kelip, tak kelip. Gitu juga kita berasa nak buat jahat, kalau Tuhan tak beri, tak jadi. Adalah sebab yang menghalangkan daripada kita melakukan kejahatan tu. Kalau Tuhan tak izinkan kita melakukan kejahatan, sebagaimana Tuhan sekat hari tu kita baca, Tuhan sekat Nabi Yusuf daripada melakukan kejahatan. Nak berlaku. Dia kata sesaat, 2 saat lagi berlakulah maksiat, berlakulah zina di antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha depan mata dah suruh diri bulat-bulat dah. Habis nak buat gapo lagi lah. Goda. Tapi Tuhan masuk ke rasa ingat ke Tuhan dekat tu. Mari ada kebesaran Allah dalam diri Nabi Yusuf. Lalu tak jadi. Nabi Yusuf tak jadi, Nabi Yusuf lari daripada Zulaikha. Akhirnya heret baju soyok balik belakang tu. Sebab apa? Bukanlah kerana dia lari tu kerana dia tak ada nafsu, dia tidak berasa nak buat. Dia nak berasa juga nak buat. Orang muda beliau lagi, tina depan dia comel lagi. Tapi Tuhan sekat. Tuhan kata kalau tidak kerana kami masuk ke rasa takut kepada Allah dalam masa tu, tentu sekali Yusuf akan terjerumus kepada perkara maksiat, perkara yang keji itu. Maka Tuhan kata aku sekat dia tu sebab dia ni innahu min ibadina as-salihin, al-mukhlasin. Aku sekat Yusuf daripada melakukan maksiat tu kerana dia ni seorang yang ikhlas, orang yang ikhlas kepadaku, maka aku jaga dia. Kita juga kita kadang-kadang berasa nak buat jahat, tok gamuk nak buat labuk ni, pergi buat Kota Baru tok gamuk juga, pergi buat hak nyai tak apa, tak ada orang kenal dah. Kalulah tidak mari rasa takut ke Tuhan, dia buat. Tapi kalau duduk di hak nyai pun teringat kata Tuhan tak nampak juga duduk hak nyai. Nak mari rasa kebesaran Tuhan masuk dalam, maka kejahatan kita tak akan buat. Gimana pun kita akan selamat. Maknanya kalau Tuhan sayang kita pergi mana-mana pun Tuhan akan masuk ke. Bila kita ikhlas dengan Allah, ikhlas banyak sikit tu atas kita lah. Dengan keikhlasan kita, masuk kita duduk beramal, kita duduk semaya, ada ikhlas, maka ikhlas itulah dipandang oleh Allah. Bila kita terjebak dengan kemungkaran, kita terjebak dengan dosa, maka Tuhan elok kita daripada terkena dosa tu. Tu kita. Tapi kaum Mu'tazilah ni dia kata tak, kalau hak baik tu memang mari Tuhan, tapi kalau hak jahat, hak tak molek tu mari atas kejahilan kita, diri kita, pilihan kita yang salah. Ada kan kadang-kadang
ustaz-ustaz dekat habis dia nak ceramah, dia kata segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tok molek tu dok mari daripada kejahilan dia. Tu nak meh-meh pandangnya orang Mu'tazilah. Hak jahat tu kerana dia, hak baik tu mari Tuhan. Baik jahat mari Tuhan berlaku. Tapi bila berlaku kejahatan tanduk Tuhan, lok kita buat jahat sebentar. Lok kita supaya apa? Ada sebab lah tu apa ya kita jadi terlanjur buat jahat. Kita ni orang jauh sangat, tapi Tuhan lepas kita buat jahat. Adalah sebab dia nak suruh kita istighfar, nak suruh kita pandai taubat. Kalau kita berasa kita betul semua buat salah, tak taubat kita, tak istighfar, kita istighfar apa kawin orang juda. Jadi tu kesilapan 3 kumpulan tu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita duduk di antara tengah tu, kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah lagu mana? Qada, qadar memang mari daripada Allah. Ketetapan Allah siap-siap dah untuk kita. Maka ada takdirnya, ada prosesnya. Proses untuk laksanakan qada tu ialah proses. Proses ni juga mari daripada Allah, tapi diberikan sedikit kepada kita untuk kita memilih. Sebab itulah dia buat mari Quran, dia buat mari Nabi mari ajar kita supaya kita reti pilih. Untuk nak menjalankan takdir Allah tu memang atas kita, tapi juga dengan kehendak Allah. Sebab tu segala-gala kita bergantung kepada Allah. Kita mari semaya masjid ni, mari boleh duk lekat kita masjid, bukan kerana bisa kita, bukan kerana gagah kita, bukan kerana iman kita kuat, tapi Allah mengizinkan kita mari. Mana dengan pilihan Allah. Ada ke ustaz-ustaz dia kata Allah pilih kita ni. Ramai lagi orang yang segar pada kita tapi tak mari. Allah tak pilih dia. Bermakna pilihan kita juga direstui oleh Allah dengan sebab kehendak Allah. Allah berkehendak kita supaya kita mari. Kita nak mari, minta dengan Allah supaya Allah izinkan kita mari. Maka kita mari. Mari ni bukan kerana bisa kita, bukan kerana hebat kita, ilmu kita banyak, sebab tu kita mari. Dak belah nak orang ilmu banyak pada kita tak mari, belah nak Jadi tidak kerana hebat kita. Supaya juga dengan rezeki hak kita dapat. Kita cari rezeki, kita dapat. Maka bukan kerana hebat kita cari itu maka dapat rezeki, tapi kerana Allah nak beri. Allah nak beri. Allah kata wa yarzuqu man yasha. Dia akan beri rezeki kepada siapa dia nak. Cari mungkin kena cari, tapi bahagia beri atas aku. Mu cari sehari tu rumah pun kalau aku rasa beri tak dapat. Tapi kalau mu cari sejam 2 jam pun aku nak beri, boleh beri, tak ada masalah. Aku beri tidak sakut paut dengan usahamu. Tapi kalau mu tak usaha, memang aku tak berilah. Gitu. Supaya juga dengan sehat, kesihatan. Allah bagi sehat kita. Ramai orang patah sakit awal lagi awal pada kita. Kuat benar patah. Go tu tak boleh makan, go ni tak boleh makan. Go tu kolesterol, go ni lemuk macam-macam. Makan go ni darah tinggi, makan go ni kecil manis. Dia patah gigi. Kita makan tak patah ni, air segelas, susu sekerak. Tak kena-kena kecil manis. Ayatnya tidak sebab tu yang menjadikan, walaupun memang dia jadi atas sebab, tapi tidak semestinya sebab tu menjadikan kita apa yang kita buat tu. Tidak semestinya. Tuhan belaka. Dia lah yang nak beri kita sehat, dia lah nak beri kita sakit, dia lah nak beri kita rajin, dia lah nak beri kita malas. Tapi kita usaha, kena usaha supaya kita rajin. Tapi rajin sengoti ke tak rajin sengoti tu atas Tuhan nak beri. Jadi gitu. Tu akidah kita terhadap iradat qada qadar Allah. Habis itu Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawa qada Allah tu ada 4 jenis. Imam Ghazali kata qada Allah ni ada 4 jenis. Dia kata kalau tengok dalam kitab dia tu muka surat 56, ketahuilah bahawa qada ataupun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 jenis. Yang pertama qada gapo dia? Ketetapan taat. Ketetapan Tuhan tetapkan orang ni jenis taat. Yang kedua ketetapan jenis maksiat. Orang ni Tuhan tetap kata hidup di atas dunia ni buat maksiat. Ketetapan yang ketiga orang nikmat, dia panggil dapat nikmat. Orang yang Tuhan tetapkan dapat nikmat. Dia kumpulan lagi asal jenis
ketetapan lagi ialah orang yang mendapat kesusahan. Duduk atas dunia ni susah. Maka tak lepas daripada ketetapan ni. Kadang-kadang dua ketetapan ada duduk kita. Kadang-kadang ada dua ketetapan duduk kita. Maksiat sadah susah pula. Dua ketetapan dah lah susah, rezeki payah, makan payah, tidak kaya. Lepas tu buat maksiat pula. Ada orang susah tapi taat. Ada orang taat tapi susah. Apa ni taat senang. Ada juga orang lagi tu. Ada orang yang selalu buat maksiat senang lene kaya raya. Bermakna ketetapan ni tak lari daripada 4 jenis ni. Jadi apa tujuan Allah ciptakan 4 ketetapan ni? Dia ada 4 ketetapan ni kepada kita. Maka kata Imam Ghazali Imam Ghazali kata, apabila seseorang ditentukan melakukan ketaatan, apabila Tuhan tetapkan kita ni melakukan ketaatan, buat benda-benda taat, rajin beribadat, taat patuh kepada segala perintah Tuhan, maka dia harus menyikapkan dengan bersungguh dan juga keikhlasan, supaya balik kitanya, usaha balik kitanya, Allah tetap dah mu ni seorang yang taat. Lagu mana je kita tahu kata Tuhan tu tak beri kita ni jenis ketetapan taat ni. Nyo tak kedai ke masa kita kecil-kecil, mak ayah kita tu hantar kita pergi sekolah agama, ataupun kita ni jak kecil lagi mak ayah heret kita mari masjid, duk dengar orang ngajar gapo reti dosa pala, duk reti ajar nyo hantar pergi ngaji Quran, pandai baca Quran, baca reti pula faham Quran, ada orang duk ngajar tafsir faham. Maka menyebabkan kita dengan sebab kita reti sikit-sikit bab agama ni, menyebabkan kita taat. Kita jadi sebab musabab tu dia kena ada lah. Tak apa orang ni boleh taat. Nak makan nasi serupa dengan kita, duduk sekapung kali dengan kita, dia taat, kita duduk. Mana adalah sebab-sebab dia yang menyebabkan dia boleh taat. Maka bila dia tu taat, maka tak cukup lagi, dia kena usaha. Ada usaha bahagia dia pula. Bahagia Tuhan menetapkan kodok tu bahawa dia ni seorang yang taat. Maka balik orang yang taat ni pula, dia kena bersungguh-sungguh, ataupun dia kena beristiqamah dengan ketaatan tu, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tapi kena sama-sama, kena bersungguh-sungguh dan juga buat ketaatan tu dengan ikhlas. Sebab amal ibadat ketaatan kita kepada Allah ni akan diterima bila cukup syarat dia. Syaratnya ada 2. Ibadat semaya kita Tuhan nak terima. Hak tentu apa nama tak tentu terima kedok, tapi Tuhan royak Nabi kata ibadat kita ni akan dipertimbangkan untuk diterima. Kena ada 2 syarat. Nombor 1 kena ikhlas. Nombor 1 sekali mestilah ikhlas dulu, letak depan. Sebab tu kita lillahi ta'ala, dalam segala apa saja kita niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu kerana Allah. Atau kerana Allah. Kerana Allah lagu mana? Kerana Allah suruh. Allah suruh kita semaya. Kita semaya. Kalau orang lain suruh, Allah tak suruh, tak semaya tak apa. Tak ada kerja. Kita semaya kalau Allah tak suruh. Kita semaya ni ialah kerana lillah, kerana Allah suruh. Dan semaya kita ni nak suruh dia. Nak suruh kepada Allah balik. Apa yang kita duduk semaya, apa yang kita duduk puasa, Ramadan lillahi ta'ala juga. Tiap-tiap malam duduk niat. Nawaitu saumaradin lillahi ta'ala. Kerana Allah suruh kita puasa kita. Dan puasa ni nak suruh balik ke dia. Untuk dia, kerana dia, untuk dia. Jadi kalau kita buat selebele, ada syarat yang kedua. Tuhan untuk dia tu terima ke tak? Kalau puasa kita tak kena cara, kalau semaya kita tak kena cara, ikut cara kita. Maka syarat yang kedua, amalan kita nak diterima ialah mestilah ittiba', dia panggil. 1 ikhlas, 2 ittiba'. Ittiba' ni ialah ikut sunnah Nabi, ikut hak Nabi royak, ataupun ikut hak Nabi buat. Kena ikut hak Nabi, barulah amalan kita diterima. Ikhlas semaya ni kerana Allah suruh dan nak suruh balik ke dia. Dan lagu mana semaya hak nak suruh balik dia tu? Semaya serupa dengan hak Nabi buat. Nabi pun ajak ayat dah, sallu kama raaitumuni usalli. Mu kena semaya serupa dengan aku semaya. Kita tak hanya tengok Nabi semaya lagu mana, maka kita belajarlah. Ustaz-ustaz mari duk royak akad takbir lagu mana. Bukan akad takbir tu kena tu serupa dengan tok guru royak, tapi bila nak
Tok Guru tu royak kata Nabi akak takbir sini. Maka masuk Nabi ni mungkin dia semaya sokmo. Tidak serupa sokmo dia akak takbir ni. Ada orang tu dia tengok akak takbir, tangan duduk bawah telinga, ada orang tu duduk atas kalingan telinga. Duduk gitu. Tapi tak ada lah. Ada orang kata Nabi akak takbir tok pipi gitu. Ada orang Allahu Akbar. Tu memang tidak usul Nabi dia tu. Ada hak rendah, ada hak tinggi tu, tangan ngadap kiblat. Rendah tinggi tu ada atas ulama-ulama sahabat-sahabat dulu royak. Ada Nabi dia sini je. Sebab tu ada kita tengok ada mazhab kata sekat ni sini hak sama. Samanya mana? Samanya sini. Ada kata sama ibu jari dengan telinga. Maknanya tak apalah, yang penting serupa dengan hak Nabi. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Jadi tu kalau semaya lah tu. Kalau puasa pun kita juga kena puasa sebagaimana hak Nabi ajar. Suruh puasa lah ke mana. Maka puasa lah kita wirid semaya. Kalau Tuhan nak suruh Tuhan terima wirid kita duk baca tu, biar serupa dengan hak Nabi baca. Zikir kita biar serupa dengan hak Nabi baca. Selawat kita biar serupa dengan hak Nabi ajar. Selawat mana? Barulah ikhlas tu satu hal serupa dengan hak Nabi pula. Nak tahu mana serupa hak Nabi, tengok hadis-hadis dia. Hadis-hadis Nabi, selawat ada berapa jenis selawat hak Nabi ajar. Banyaknya selawat hak tidak Nabi ajar. Selawat hak ulama-ulama rekod, ulama-ulama karek, maka hak tu boleh jadi tak ada fadilat dia. Tak ada lah. Jadi ada benda yang Nabi kata buat, tak apa boleh buat lagu mana. Macam kita kata makanlah makanan yang halal. Maka makanan halal ni banyak boleh tahan makan lah. Tapi kalau tak ada makan tu tentu, tapi ada sunat buka puasa, sunat dengan kurma, maka kita ambil kurma lah. Ada Nabi tertuduh Nabi buka puasa dengan kurma. Tak boleh kita nak buka puasa dengan jambu, kenyal juga tapi pahala tak ada ibadat dia tak ada. Jadi gitu lebih kurang. Dua syarat untuk nak luluh, nak diterima oleh Allah. Luluh dua tu, maka terserah pada Allah. Kita serah balik dia puas hati, cukup syarat. Kalau dia tak terima juga, atas dia dah lah. Tapi biasanya terimalah. Dia buat syarat tu, kita pun tunai dah dua syarat tu, dia terima lah. Jadi sebab tu ketaatan, kata Imam Ghazali ni, bila ada dah ketaatan padamu, maka usaha sikit. Usaha biar buat tu bersungguh-sungguh. Dia buat pula dengan ikhlas. Sebab Tuhan kata, dia kata Imam Ghazali mari satu ayat, dia kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalanku, pada agama aku, orang agama kami, Tuhan kata siapa dia bersungguh-sungguh, gapo aku suruh dia buat lalu. Buat bukan selebeleng buat, tapi buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Maka aku cerah ke jalan untuk dia kepada agama ni. Maka dia cerah dengan agama ni mudah. Tuhan akan beri petunjuk kepadanya lagi. Tuhan tidak akan menyesatkan dia. Bila Tuhan tu lanahdiyannahum, pasti Allah kata pasti aku akan tunjuk ke jalan yang betul kepada dia. Bila dia bersungguh buat perintah aku akan tunjuk jalan, pasti aku akan tunjuk jalan yang benar. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah tu dia bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang juru. Orang-orang juru, orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Ni suatu kata dalam kerja buat kita, turut perintah Allah ni kena bersungguh dan kena ikhlas. Dua perkara tu. Dan ittiba'. Yang ketiganya mesti ittiba', iaitu ikut apa yang Nabi ajar. So, yang kedua tadi, qada yang kedua ialah ketika kita ditetapkan, kalulah kita ni ditetapkan untuk kemaksiatan, maksiat, maka lagu mana kita Tuhan buat maksiat, apa namanya tetapkan kita ni suka buat maksiat. Kalau Allah kau benda taat ni panah pedih, orang kata mie risau, orang kata mie duduk alai masjid tak boleh lama pasal panah pedih. Maknanya kalau duduk kedai kopi, kalau duduk pak tu tak apa, maknanya Tuhannya tentu gitu. Maka lagu mana kita kena buat, kata Imam Ghazali, maka kita harus hadap juga dia dengan istighfar. Sini mari istighfar, sentiasa minta ampun dengan Allah. Ya Allah, tak pandai dah kahwin nak lawan ni, dengan kederak kahwin nak lawan maksiat tak boleh. Macam gapo
uh, berahi ke apa dia kok jenis tak berapa nak kata mai haji lah kita kata, tidak mau siap mai haji ni dah. Boleh puasa je ngadak papai haji. Boleh tak puasa tak ada nak mai, boleh puasa ngadak papai haji, cak sereh mari sapal lekung meja tu dah. Tak boleh nak kita nak mana? Tak boleh nak maka istighfar, ya Allah Tuhan aku tahu sangat benda ni tak ada pada mana, tapi tak boleh nak ya Tuhan, minta tolong ampunlah kat aku. Boleh gitu minta doa dengan Tuhan, minta tolong ampunlah kat aku ya Allah. Tidak kat membuailah selera mai haji tu kat aku. Buai dalam hati aku ni biar nyogerai kau muka lain. Boleh duk gerai kau mai haji, duk gerai kau ada orang hok elok sikit yang main kerem, dia tak main haji, main kerem. Boleh puasa start lah. Cerai kleting jetik buah. Nah, minta dengan Tuhan. Maknanya tu yang perlu kita hadapnya ialah bukan hadap pergi main tu dah Tuhan tetap dah. Nak kata apa lagi? Jadilah puak-puak Jabariyah. Ada tadi kita tinggal Imam Ghazali kata kalau jumpa dengan puak-puak Jabariyah ni, puak-puak kata Tuhan tetap berlaku dah. Jahat kau dah Tuhan tetap dah. Kita ni jadi seorang apa ni suka judi, Tuhan tetap dah. Kita ni suka zina, nak buat mana kita nak lawan tak boleh kuasa Tuhan tertuduh dia kata. Imam Ghazali kata kalau jumpa puak ni pergi sekeh kepala, katuk kepala dia, berik rambut dia, tapa pipi di tapa muka dia. Lepas tu kalau dia marah dia kata Tuhan tetap dah. Jawab dia Tuhan tetap dah. Kawan mari jumpa demo kena napal demo. Kawan pun tidak nak tapar demo, tapi Tuhan tetap siap-siap dah. Jumpa dengan kawan demo kena tapar. Jawab gitu dia kata. Sedap lah. Maknanya dah gitulah. Maknanya segala benda tu ketetapan Tuhan. Maka kita tak boleh buat apa dah. Tu orang Jabariyah. Maka bagi kitanya ni lah. Bila Tuhan nyobui kita ni berahi. Bukan setakat berahi pandai nak pula. Mai haji ni pejam mata pun ni. Pandainya kita ni. Nampak orang jalan dua lakuh. Makan tiga, makan empat tu. Betul reti berlaku. Mana mahir. Tuhan buat gitu. Maka gapo kita kena buat sebab benda tu tak molek, benda tu walaupun tidak dosa kata tapi sia-sia. Maka kitanya kena beristighfar. Istighfar dan juga bertaubat. Tu kerja kita. Kalau hak tadi, kalau Tuhan bui dah kita taat, maka usaha kitanya ialah bersungguh-sungguh belajar lagu mana ibadat taat Tuhan bui dah, rajin Tuhan bui dah. Tapi kalau buat dengan atas rajin sekara, ilmu tak ada, tak jadi kerja juga. Maka kena bersungguh-sungguh belajarnya, ikhlasnya, gaponya. Tu hak tadi. Bila Tuhan buatnya kita ni suka kepada maksiat, maka kerja kitanya ialah istighfar, mohon keampunan Allah dan sentiasa bertaubat. Kerana Tuhan kata juga, kata Imam Ghazali, dia bubuh satu ayat Quran, dia kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah tu suka sangat kepada orang-orang yang sentiasa bertaubat, ahli taubat. Dan suka dia, Allah juga suka kepada orang-orang yang sentiasa membersihkan hati dia, membersihkan diri dia, pembersih, bersih luar, bersih dalam. Bersih luar ni daripada segala kekotoran najis. Bersih halik dalam ni ialah daripada segala penyakit hati, deki, khenak, apa semua tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya, ketika Allah tetapkan kita ni di atas kenikmatan. Tuhan beri nikmat. Kita ni kerja tak walah mana, rezeki banyak. Kiri kanan belakang depan rezeki mari. Kerja tak alah mana, cidik pun tak alah mana, tapi Tuhan tetapkan kita ni rezekinya mari, rezeki murah. Maka gapo dia kita kena bukan setakat terima lah rezeki hak Tuhan beri, terima ambil lah, tapi gapo dia yang kita kena buatnya, sikap kita terhadap nikmat yang Tuhan bagi tu tentu sekali bersyukur. Kena bersyukur. Maknanya tidak rasa aku hebat kan, rezeki mudah mari, kita dah banyak heboh kat kau ni. Duduk saja ya kepada dengan air liur, yang modal air liur, rezeki curah-curah mari. Rasa hebat kita dah. Kerana syukur, kena sebab tu bersyukur ni ialah dengan kita ingat bahawa rezeki ni memang Tuhan nak beri. Tuhan yang nak beri. Tak tahulah ni Tuhan beri ni kerana gapo dia. Tuhan beri ni kerana dia sayang kat aku ke, ataupun dia nak uji aku ke dia nak punuh aku ni. Ada juga tak Tuhan beri kaya, Tuhan beri rezeki mudah, kita jadi punuh, menyebabkan kita jadi punuh, menyebabkan kita jadi sombong, menyebabkan kita jadi jadi sombong lah, sombong, angkuh.
besar diri, ataupun sebab nak suruh tu kita ni bila selama ni duk piti tak ada. Tak pergi buat benda-benda maksiat tu kita tak ada piti. Tak pergi judi kita tak ada piti. Sekali boleh piti tegak, tak khabar ingat pergi tak klik-klik dah. Kerana Tuhan boleh jadi, kerana tu Tuhan piti. Maka bila mari bersyukur, kata ni rezeki mari pada Allah, Allah nak uji kau, Allah sayang kau. Tidak semestinya bila rezeki mari dekih Tuhan sayang. Boleh jadi Tuhan nak uji setara mana, boleh jadi Tuhan nak punuh kita. Maka bila kita kena elok dia daripada benda-benda tak molek tu dengan kita bersyukur. Dan juga sikap dermawan bagi kat orang kata. Tuhan bagi kita tu suruh kita bagi kat orang kata. Rezeki dalam poket kita ni ada rezeki orang dalam poket kita, bukan hak kita saja. Maka nak ngelak daripada sifat sombongnya, nak ngelak daripada melakukan benda-benda tak pedah dengan rezeki yang Tuhan beri. Maka dua perkara. Pertama syukur, ingat kata rezeki ni memang Tuhan beri. Dan Tuhan beri ni dia nak tengok kita lagu mana kita belanja ke rezeki. Beri ke anak nafkah anak bini kau ataupun duk joli saja kau. Maka dak ngelak daripada tu, bersyukur kepada Allah dengan kita menderma ke, jadilah orang yang pemurah menderma ke harta benda kita. Tuhan kata, Imam Ghazali royak dalam ayat Quran surah gapo dia, surah Ibrahim ayat 7. Nah, ni ustaz-ustaz kita duk baca semua. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ingatlah ketika Tuhan beri peringatan royak kepada kamu, Tuhan kamu bagi beritahu kepada kamu la in syakartum, jika kamu bersyukur dengan nikmat rezeki kau gapo aku beri kamu, la azidannakum, kalau bersyukur maka akan ditambahkan lagi rezeki itu akan tambah. Kalau Tuhan beri sihat kita bersyukur dengan kesihatan hak Tuhan ada, maka Tuhan akan tambahkan lagi kesihatan kita supaya lebih baik lagi. Tapi ingat Tuhan kata wala in kafartum, jika mu kufur, mu engkar dengan nikmat ni, mu terima tapi mu tidak bersyukur, mu kata hak aku beri ni bukan hak aku beri, tapi kerana aku pandai, aku sehat ni tak kerana aku patai, aku makan, aku tak minum air batu, aku tak minum air sejuk, aku minum air suai sokmo. Okey, tu sebab tu aku sehat. Aku tak makan kedah, aku makan sayur-sayur kedah tu aku tak makan, aku tanam sendiri. Okey, aku. Maka Tuhan kata ingat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya dah aku beri azab tak habis makan lah mu. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Azab Tuhan ni memang tak boleh nak tanggung. Tuhan kata tak ada siapa boleh tanggung azab dia. Maka ingat, maka rezeki kau, kesenangan gapo saja yang Tuhan bagi kita tu bukan kerana bisa kita. Kalau tanda orang bersyukur ialah kerana Tuhan memang pilih nak beri. Dia nak beri kita. Maka pandai-pandailah kita guna ke hak Tuhan beri tu. Boleh jadi dia nak uji kita, boleh jadi dia nak punah kita, boleh jadi dia nak suruh kita jadi baik. Maka untuk nak ngelak daripada benda-benda yang tak molek, kita perlu syukur. Syukur ni, apa dia syukur ni? Ingat kata ni rezeki Tuhan, bukan hak aku pun, dia beri semata lah. Maka bila dia beri semata, aku akan guna sebaik-baiknya. Patut sedekah, aku sedekah. Patut derma, aku derma. Tidak kata nak sipek, nak apa dah. Perabi sedekah kepada keluarga, nafkah kepada dia. Tu kalau Tuhan beri nikmat. Kalulah Allah tetapkan ketika mana? Ketika Allah tetapkan kesulitan, kepayahan, maka kita harus lagu mana? Harus bersikap dengan sikap sabar. Ni sabar. Kalulah kita ni tak tentu Tuhan ni, kita tak tahu qada Allah lagu mana. Kadang-kadang Allah tentukan kita ni orang yang senang, kadang-kadang Allah tentukan kita ni orang susah. Susah cak bodoh sampai ketua. Ada orang susah cak budak je, bawa tua senang. Ada orang senang masa budak, masa muda, masa tua susah. Macam-macam lah keadaan. Maka gapo kita kena buat ketika kita kesulitan, ketika kita susah, kita kena sabar. Dia juga reda lah. Sehingga Allah berikan kemuliaan di akhirat esok. Maka ingat kata, kita reda lah, tak apalah Allah beri susah learning pun. Boleh jadi kerana Tuhan nak akak martabat kita di akhirat esok.
Atas dunia ni susah tak apa, yang penting di akhirat. Kerana susah kita di dunia ni dan kita bersabar, maka Allah akan angkat darjat kita di akhirat esok. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata Allah sebut dalam Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang, sangat suka kepada orang-orang yang sabar. Orang sabar ni bukan kata susah kat tak apalah susah. Bukan gitu. Dak sabar kau sabar. Pas bila-bila pas cerah orang kata susah. Okey, sabar, tak ada usaha ke apa. Sabar bukan bermaksud kita suruh kalau sakit tak makan ubat, tak berubat, tak pergi rawat, bukan gitu sabar. Sabar ni ialah dengan kita tidak rasa marah ke Tuhan. Tidak rasa Allah Tuhan tak cara kat aku. Tidak rasa kata baik matilah pada duduk seksa okey ni. Bukan lagi itu orang bukan lagu tu lah sabar dah. Orang sabar ni ialah orang yang berusaha supaya kalau susah, usaha jadi senang dengan cara yang betul. Kalau sakit, biar jadi sehat. Tapi tidak marah Tuhan, tidak marah gotu goni, tidak sebab gotu sebab goni tak. Mana tu orang yang sabar. Dia sabar ni tidak ada hak, tidak ada zakat. Tak ada hak kata sabar pun ada hak juga. Dah. Sabar tak ada hak. Tak ada hak sabar ni. Dia tak ada tahu sekarang ni bila orang buat sabar gini kan habis sabar kita. Tak boleh tak kena sabar dah. Sabar ni tak ada hak. Sebagaimana orang-orang tu, orang-orang Palestin, puak Hamas. Puak apa nama? Puak Yahudi kata jahat, sehabis-habis jahat dah. Sehabis zalim tu buat kepada orang Palestin. Dak segala budak-budak orang tenung orang awamnya bunuh habis lebih 30,000 dah. Hari ni hari yang ke-150. Tapi adakah sabar pupuk Hamas ni tidak balas balik, tidak serai balik kepada rakyat Palestin, rakyat Yahudi. Tak. Dia pergi serai tentera. Sebab Islam aja supaya taing perang, mu jangan serai orang awal, mu jangan serai orang tak ada senjata, mu jangan bunuh budak-budak, mu jangan setuh orang tenung. Maka dia sabar tengok-tengok. Kalau kita tu pada-pada lah. Dak 150 hari dah. Tak berubah. Kau teruk ada. Hak orang budak-budak lah ni dia sekak makan ni. Ramah hak mati bukan kena bom, kena pedih dah. Mati kerana kena nyakit, mati kerana kebuluran. Budak-budak. Tapi puak ni tidak pergi balas buat lagu tu kepada Yahudi. Tak pergi buat gitu. Masih dengan etika dia. Mana ni sabar orang panggil. Kalau kita pada sabar ni ada hak juga. Sekali dua kali boleh lah. Kalau kita ada lagu tu lah kita tak. Mari sekali kokai marah kita. Mari kali kedua marah lagi. Mari ketiga kawan sabar ni ada hak juga. Kawan jalan lah mari kali ketiga lah. Kita tak sabar dia tak ada. Tak ada hak. Maknanya kita kena sabar buat lah ke mana pun. Sabar. Ya, bukan kita lawan dia buat jahat, kita lawan jahat balik. Tak. Tidak lawan jahat balik. Itu sabar. Maka Tuhan kata, Imam Ghazali petik ayat surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar ni. Sungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan yuwaffa ajrahum. Allah akan sempurnakan pahala yang bighairi hisab, tanpa hisab. Maknanya tak terhitung. Tuhan tak bilang bui pakai bui cekor bui gitu. Tu ghairi hisab. Orang panggil tanpa hisab. Bui pahala tanpa hisab, tak kira. Kalau jenis pitih, kalau hisab jawab apa nama pahala ni supaya dengan pitih pakai cekor ambil kamu ambil cekor, ataupun dia kata ambil lah pahala ni, mu cekor ambil berapa pun lagu tu. Sebab apa? Sebab sabar ni dia tak ada hak. Bila sabar ni tak ada hak, maka Tuhan akan balas juga ghairi hisab, tanpa hisab. Allah akan balas kesabaran kita tanpa hisab. Kalau semaya ada hak dia 4 rakaat, 8 rakaat tarawih, 20 rakaat tarawih, ada hak dia, maka pahala boleh setakat tu. Sabar tak ada hak, maka pahala juga bi ghairi hisab. Pahala juga tanpa hisab. Maknanya pakai cekor kalau jenis cekor pakai cekor jenis kau pakai kau banyak mana ambil lah. Tuhan bui pahala yang tak ada hisab. Tu dari segi kesabaran. Jadi malam ni kita berhenti situ ialah berapa dah?
sampai 42. Jadi malam ni kita boleh ambil bahawa qada Allah ini ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Jenis yang pertama ialah ketetapan taat. Yang kedua ketetapan maksiat. Yang ketiga ketetapan nikmat. Dan yang keempatnya ketetapan kesusahan. Kesusahan. Maka 4 perkara ni ada pada kita ni. Ketetapan itu hewari. Kadang-kadang orang mari nikmat, kadang-kadang orang mari susah, kadang-kadang orang mari taat, kadang-kadang orang mari maksiat. Maka lagu mana usaha hak Tuhan beri sikit ikhtiar tadi. Tuhan beri ikhtiar sikit tadi, kalau kita dapat nikmat maka kita bersyukur. Syukur, kita berusaha untuk reti bersyukur. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan supaya kita ni reti bersyukur. Kalau tak reti, minta Tuhan tolong masuk ke dalam hati kita. Dalam hati kita ni, biar Tuhan ajar kita supaya kita bersyukur. Ada dalam satu surah tu. Bila umur 40, sepatutnya ingat doa ni. Doa dalam surah Al-Ahqaf, tak silap hamba. Dia kata bila umur sampai 40, mu kena doa dengan doa ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan tolong masuklah, ilhamkan dalam diri aku ni an ashkura ni'matak, biar aku reti bersyukur kepada nikmat hak Tuhan hak memberi kat aku. Wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang memberi kepada kedua ibu bapa kami. Yang ada kami ni, yang kita boleh ada ni, Tuhan pernah beri dah nikmat kepada mak ayah kita. Tapi biar kita ni reti bersyukur. Ada lagi ujung-ujung dia. Cari dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keberapa? Ayat ke-15 rasa tak silap. Boleh cari lepas ni. Jadi syukur ni kena start belajar adalah kita. Kena start belajar syukur dan minta dengan Tuhan supaya kita ni reti bersyukur. Tuhan biar kita reti bersyukur. Tu kalau kita dapat nikmat. Bila kita dapat maksiat, ketetapan maksiat, maka kita kena beristighfar, kita kena bertaubat. Jadi pak perkara ni qada Allah ni kena pada kita berlaku pak ni. Kadang-kadang nyo mari senang, kadang-kadang nyo mari susah, kadang-kadang nyo mari rajin, kadang-kadang nyo mari malah. Tu supaya kita berusaha sikit. Jadi yang merasa pandailah setakat tu. Semoga ianya memberi manfaat pada kita dan kita boleh faham lagu mana orang panggil kudrat, iradat, qadar Allah ni, supaya kita tidak keliru lagi dengan sifat Allah tu. Jadi yang merasa kita berhenti setakat tu, amun ucap selamat berpuasa lah pada kita semua, dan semoga Allah beri kesihatan, kekuatan, beri sifat rajin kita. Allah qadakkan kita ni jadi orang rajin beribadat. Maka tanyakanlah 2 perkara tadi, cukupkan syarat. Satunya ikhlas. Dalam bulan Ramadan ni belajar ikhlas dalam apa yang kita buat, puasa ke, semaya ke, baca Quran ke, sedekah ke, biar ikhlas. Dan biar kena cara. Biar kena cara serupa dengan hak Nabi ajar kita. Lagu mana cara puasa yang betul, lagu mana cara sedekah yang betul, lagu mana baca Quran hak tu. Supaya apa yang kita buat sepanjang Ramadan ni Allah terima. Dan Allah bagi Ramadan ni kita sebagaimana terimeh doa Gharik tadi. Jadi yang merasa setakat itulah aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.